Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara? Salam malam Jumaat. Saudara. Saudara Puan Ruby Din, apa khabar Puan? Bersama dengan pasangan, doa saya agar anda bahagia. Saudara Muhammad Naim, Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir saban malam menemani saya. Begitu juga ni saudara Azamari LC, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Ahmad Mohaini. Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar saudara? Saudara Razali Samsudin, saudara Ramli Sukardi, Kulub Dogol bin Dinbut. Aduhai nama Paipon. Paipon ni kalau dia hadir mesti ada yang kontroversi. Begitu juga saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar saudara? Sihat dia Kota Baru dah? Mudah-mudahan dah start air dah nak naik kat sana dah. Saudara Karmen Karman, Waalaikumsalam dari Sabah saudara Karmen. Saudara Muhammad Mazam, Waalaikumsalam. Saudara Syahrani Salamah, saudara Abu Nems, Nurliza dari Damansara. Damansara di mana tu Liza? Suraida Tahir, saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Itu juga Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar ku? Mudah-mudahan sihat di Sungai Petani. Saudara Ramli Sabran, Paipon, semoga keluarga sihat walafiat. Terima kasih atas doa itu. Salam ceria daripada Abu Nem, Hamiza Adnan, saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Doa saya anda sedang sihat. Terima kasih Paipon. Saudara Muhammad Faizi, saudara Abdul Rahman Abdullah. Begitu juga dengan Puan Halimah Samsudin, Puan Maria Nur Maria, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Yusri Alias, saudara Wilson Stephen dari Kuching, Sarawak. Alhamdulillah dah tubuh kabinet di Sarawak tu. Mudah-mudahan mereka akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab, tidak lain tak bukan semata-mata untuk kebahagiaan rakyat Sarawak. Saudara, apa khabar saudara Badrin Abu Bakar, saudara M. Basir, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, saudara Puan Rosli, saudara Rosli Muhammad, saudara Syahali Ahmad, LB. Saudara Oping Temu, apa khabar orang Sarawak? Sihat? Baik saudara, saya tak dapat menyantuni semua. Kalau ada kesempatan insya-Allah usai ni, kalau badan sihat, insya-Allah saya akan santuni satu persatu selepas pencerahan saya malam ini. Yang saya pentingkan sekarang ini daripada saudara adalah like, share dan subscribe. Dan kalau boleh saudara, tekanlah yang mana ada butang, ada loceng ke apa semua, tekan aja lah saudara. Dan kalau ada berlaku sesuatu, sila layari ke Instagram. Sebab itu saya minta agar anda juga subscribe di Instagram supaya mudah. Saudara, baik. Hari ini malam Jumaat, hari Khamis 30 Disember tanggal 2021, yang merupakan satu hari aja lagi saudara. Kita akan menutup tirai tahun 2021 dengan pelbagai kisah dan cerita yang pengalaman yang pernah kita alami bersama saudara. Hari ini merupakan hari yang ke-651 negara kita ilu dijengah oleh virus corona. COVID-19 itu adalah virus corona. Dan menurut laporan sahabat kita, saudara Rio dari Universiti Melaya, katanya hari ini ada peningkatan lagi. Iaitu semalam 3,683. Tapi hari ini warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 3,997. Ada peningkatannya ya. Sabar lo saudara Ops Cat Room. Tajuk malam sekejap lagi saya beritahu. Dan kematian semalam 36, menjadikan jumlah kematian yang terkumpul sudah 31,428 warga kita yang tewas kesan daripada jangkitan COVID-19. Jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,754,513. Saya cuba memberi pencerahan secara perlahan sedikit sebab badan pun tak berapa ni, telinga pun tak berapa sihat ni. Jadi lelong sikit saudara ya. Musim hujan mungkin panas gamaknya. Jumlah keseluruhan laporan daripada saudara Rio untuk hari ini tanggal 30 Disember kesan daripada 3,997 jangkitan. Artinya untuk bulan Disember ini setakat hari ini adalah
121,731 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bulan lalu 161, 140. Bulan lepas 161,140 orang. Tapi bulan ni nampaknya 101 ada penurunan lah. Alhamdulillah. Baik saudara, itulah yang saya dapat berikan. Terima kasih saudara Rio dari Sri Melaya. Tak main bola dah ya. Saudara Rio juga adalah DJ hebat. Saudara. Baik saudara, kita masuk sedikit. Minta izin untuk saya mewawarkan dalam e-commerce. Kalau saudara ada produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Jadi dengan Al-Azhar ini dia sibuk dengan haruman setangi bakur yang dibakar, menjadikan aroma bilik anda, rumah anda wangi semerbak harum seperti berada di tanah suci Mekah. Kalau di sana kita haruman itu memanglah menyegarkan. Juga Al-Azhar ada menjual parfum daripada Timur Tengah. Saya menggunakan parfum jenama Amir Al-Qud, iaitu pati kayu gaharu yang menyegarkan aromanya. Saudara terpulanglah kalau saudara nak mendapat pesanan parfum daripada Al-Azhar di talian 011-330-41241. Boleh juga memesan rendang tok dan bahulu berdal ibunya saudara. Tapi sebab saya katakan kalau nak pesan tu kena awal. Nak buat produk ni musim-musim banjir ni, hujan ni, kadang-kadang bekalan daging pun tak cukup. Saudara Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Makan musim-musim hujan begini sedap, tak perlu lauk lain. Kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan tak perlu pergi ke supermarket, tak perlu pergi ke pasar. Buahnya adalah manis-manis yang grade AAA, seperti kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Boleh berhubung dengan Syauqi di Kizinis di talian 012-357-5703. Ini untuk Lembah Kelang saja. Jadi saudara boleh mendapat bekalan buah-buah itu terus dihantar ke rumah saudara. Itu sahaja setakat hari ini laporan ataupun e-commerce saudara. Baik saudara, kita masuk tazkirah. Bagaimanapun saya hari ini saudara, saya agak sedih sebab itu pakai baju hitam ni. Saya sedih kerana hari ini saya kehilangan seorang lagi teman, iaitu Allahyarham Saudara Ahmad Jadawi Datuk Ghazali, yang telah pun pulang ke pangkuan ilahi malam tadi. Dan jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkumpulan Islam Shah Alam, Seksyen 23. Allahyarham Saudara Jad pada awalnya, macam mana saya katakan, dikesan positif COVID-19 dan bertarung selama hampir 19 hari di Hospital Sungai Buloh. Namun 2 hari lepas setelah disahkan pulih daripada COVID, tapi paru-parunya, sebab itu saya katakan kalau mereka yang mengalami COVID dan sebagainya, kuman itu akan menyerang paru-paru, jantung, buah pinggang dan sebagainya saudara. Jadi dikabarkan bahawa paru-parunya mengalami kecederaan yang parah dan akhirnya Allahyarham Saudara Jad tewas malam tadi. Jadi kepada keluarga Allahyarham, kita berharap agar tabah menghadapi ujian dugaan hidup ini, dan bersama-samalah kita berdoa semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan diterima setiap amalan baiknya. Dan itu saya mengajak teman-teman, marilah kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah mengiringi perjalanan roh Allahyarham Saudara Jad ke negeri yang abadi. Moga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, memang saya agak terkesan sebab Allahyarham ini adalah sahabat saya yang sering kami berbincang, berbual soal politik negara, dan beliau seringkali menzahirkan kegusarannya melihat tentang kecelaruan politik ini.
Tapi saya telah pun kehilangan seorang lagi teman saya. Masa musim pilihan raya di Melaka dulu, saya kehilangan sahabat saya juga, iaitu Allahyarham Datuk Ghaffar Atan, Esko Kerajaan Negeri Melaka. Begitulah saudara, saya kadang-kadang takut nak buka ni Facebook ni bila tengok Al-Fatihah tu, alah hilang lagi sahabat. Itulah keadaannya saudara. Memang hidup ini pertemuannya adalah, pertunangannya adalah kematian. Jadi kita harus reda saudara. Baik. Hidup perlu diteruskan saudara. Jadi dalam tazkirah singkat ini saya ingin membicarakan tentang 30 tanda-tanda hati kita yang kotor. Jadi saya harapkan teman-teman dapat menghindarkan dari sifat ini agar hati kita bersih. Itu 30 tanda-tanda hati orang yang kotor, iaitu pertama sekali ia gelisah walaupun tiada masalah. Dia sentiasa gelisah walaupun tiada masalah. Kedua, selalu berbangga dengan diri sendiri, jadi merasakan dirinya betul. Ketiga, angkuh dan sombong dan memenang hina terhadap orang lain. Keempat, tidak amanah dan sering melakukan mungkir janji. Ini kalau mungkir janji ini sifat munafik. Kelima, selalu mengintai keaiban orang dan disebarkan pada orang lain. Keenam, suka mengumpat dan membuka aib orang lain. Ini sifat-sifat yang kotor hatinya. Saudara, ketujuh, gembira melihat orang lain susah dan rendah daripadanya. Dia kalau tengok orang lain susah ataupun lebih rendah daripada tahapnya, dia lebih gembira. Sepatutnya kita bahagia, bangga kalau teman-teman kita kaya raya, senang lenang. Sepatutnya kita bangga. Ini tidak. Dia orang yang hatinya kotor. Ini lebih suka tengok orang lain susah dan rendah martabatnya dari dirinya. Kelapan, lidahnya tajam ataupun tidak menjaga hati orang. Main cakap lepas saja. Kesembilan, suka menyakiti orang dengan sindiran. Kesepuluh, berlagak alim semata-mata untuk dipuji orang. Dia nampaknya alim. Semata-mata tidak lain adalah untuk dipuji dalam hatinya. Menganggap, kemudian menyampaikan ilmu dengan riak. Kalau dia tahu sesuatu, dia menyampaikan ilmu itu dengan riak. Ke-12, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Kemudian berpakaian elok untuk dipuji serta menunjuk-nunjuk. Ke-14, ini paling penting ni, derhaka kepada kedua ibu bapanya. Ini orang yang hatinya kotor saudara. Yang ke-15, talam dua muka. Itu manis di depan, tapi di belakang macam-macam dia mengata. Ke-16, suka menjatuhkan dan memijak orang dengan kuasa yang ada. Kerana dia ada berkuasa, dia kalau boleh nak mengijak-ngijak orang. Ini ke-17, solatnya tidak khusyuk. Kita kalau memanglah bukan senang untuk melakukan solat yang khusyuk. Sebab itu saya kata bila kita solat tu, ingatlah bahawa di hadapan kita adalah Kaabah dan hati kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saat manis kita dapat berbicara dengan Allah, meminta keampunan dan sebagainya. Ya saudara. Kemudian yang ke-18, kagum terhadap diri sendiri. Dia merasa dirinya cantik, dirinya hebat, selalu mengeluh serta tidak redha dengan suratan takdir. Ke-20, mereka ini cinta dunia dan materialistik. Ke-21, mudah bersangka buruk terhadap orang. 22, membesar-besarkan hal yang remeh-remeh. Dan ketiga, 23, suka bergosip dan menabur fitnah. 24, menggunakan agama dan berdengki atas perkara duniawi. Yang ke-25, cinta dunia melebihi cintanya pada akhirat. Dan paling penting ini yang ke-26 saudara, ialah orang yang pendendam. Yang ke-27, penting diri dalam semua hal. 28, berpura-pura dan suka membodik ataupun mengampu saudara. Yang ke-29, tamak haloba serta bakhil dan sangat berkira dengan orang. Dan akhirnya sekali ialah orang yang nafsu serta kendaknya yang tidak terbendung. Itulah 30 sifat yang harus kita jauhi saudara, kerana kita tak mahu hati kita ni kotor. Kalau boleh kita bersihkan hati kita dengan menghindarkan sifat-sifat tersebut. Ini terima kasih pada kiriman teman-teman yang menghantar pada saya, yang perlu saya wawarkan pada saudara untuk kita berkongsi saudara. Baik, kita masuk segmen kata-kata mutiara. Apa khabar Saudara Abdul Rahman, Din Sulaiman, Norma Abdullah, Din Sulaiman. Ini dalam Instagram saudara. Saudara boleh subscribe dalam Instagram kalau ada sesuatu berlaku pada Facebook ni. Saudara Ramlan, saudara Kai Kancil, Send 75 star. Itulah tekanlah je lah apa yang patut. Saya pun tak tahu. Ini anak-anak saya, adminnya. Saya pun tak tahu saudara. Saudara Norizan Said, mati itu pasti benar. Baik saudara. Kata-kata mutiara kiriman sahabat kita Surah Hibil Hasan, katanya, arahkan hidup anda
sehingga akan membuatkan anda bersikap baik dan bersahabat kepada semua orang di sekeliling. Dan anda akan terkejut mengetahui apa betapa bahagianya hidup yang akan anda jalani. Kerana ujian hidup ini datang silih berganti. Tapi yakinlah pertolongan Allah tidak pernah berhenti. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman kata-kata mutiara tadi. Baik saudara, seperti biasa, salam impian harapan, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari KWSP. Dapat tak dapat, saya harus menyuarakannya. Saudara, selagi kita tak tuntas, ingatkan itu hari boleh dapat. Kalau boleh dapat, tak adalah saya nak bersuara lagi. Tapi terpaksa saya suarakan lagi. Dengan harapan agar pimpinan negara dan teman-teman yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja adalah keprihatinan mereka terhadap keperitan hidup yang dialami oleh rakyat. Saudara, dan kita juga berharap agar pemimpin negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara Ismailis, hangitlah. Saudara Mariam Putih, Rosdiwan. Ini di Instagram. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini menaruh harapan. Teringat lagu Zaitun Samiun. Sepanjang-panjang perjalanan ini aku lalui dengan penuh harapan saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni dia ada menerbitkan 14 buku pantun. Boleh saudara layari pantun-pantunnya di alam maya Nazil Hashim Muhammad. Tekan dalam Facebook ataupun dalam maya Nazil Hashim Muhammad. Saudara, pantun-pantun yang boleh kirimkan kepada saya tidak ada dalam buku itu. Jadi banyak buku-buku yang lain. Pantun ini adalah merupakan pantun yang segar yang dititipkan kepada saya setiap hari. Terima kasih Pak Nazil kerana mau sudi berkongsi pantun bersama kita. Kata Pak Nazil, Pak Samah berbaring di katil, mengiring ke kiri sampai ke tepi. Jangan istiqamah pada yang batil, mengundang diri dibakar api. Jadi beliau mengingatkan kita supaya jangan kita istiqamah kepada benda yang batil, jangan ikut benda yang batil, kerana itu mengundang diri kita dibakar api neraka nanti. Ya, sebagai orang lama, terima kasih Pak Nazil mengingatkan kita dan warga kita. Kalau yang batil itu tetap batil. Katanya lagi, bawa seraga buah berangan dalam kereta bersama temannya. Adab dijaga, biadab jangan, baru dikata beriman orangnya. Jadi beliau mengingatkan kita supaya menjaga adab kita. Jangan kita bersikap biadab, celupar dan sebagainya. Barulah kita dikatakan orang beriman. Terima kasih Pak Nazil. Saya juga menerima kiriman dari sahabat kita pejuang muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Cuma hari ini beliau menzahirkan kegusarannya melihat bahawa sukarnya anak-anak muda kita, para graduan kita yang sudah pun keluar dari Menara Gading untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Malahan ada yang bayar gaji lebih murah daripada gaji seorang kerani. Jadi dengan kelulusan yang begitu tinggi, mereka mau memulakan kerjaya nampak-nampak kayaknya tergantung-gantung. Jadi beliau menzahirkan keprihatinannya tentang bagaimana untung nasib para graduan. Ujung tahun ni kita dah keluar dah lebih kurang 400,000. Tahun depan keluar lagi. Bagaimana? Kalau tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk anak-anak muda, ini yang menjadi masalah pada negara kita secara sebenarnya. Jadi kata Saudara Nordin, apa guna menanam lada kalau dijual harganya murah? Kasihan sungguh graduan muda, ijazah bergulung, gajinya murah. Jadi beliau cukup prihatin pada sarjana-sarjana muda kita yang keluar daripada Menara Gading, tapi dibayar ijazahnya bergulung-gulung, tapi gajinya terlalu murah. Sambungnya lagi, dari sepetang ke Kuala Gula, ikut nelayan berdayung sampan. Orang muda wajib dibela. Itulah cermin masa hadapan. Saya bersetuju dengan kenyataan beliau. Anak-anak muda ini adalah cermin masa depan negara kita. Sebab baginda Rasulullah, begitu juga Imam Al-Bukhari menyatakan, kalau kamu mau tahu tentang generasi kamu yang akan datang, lihatlah bagaimana kedudukan, bagaimana sikap, bagaimana kehidupan anak muda generasi hari ini. Itulah cerminan generasi akan datang. Saudara, kita akan pergi
Jadi anak-anak muda inilah akan menggantikan tempat kita. Sebab itu saya berusaha saban malam memberi pencerahan, khususnya anak-anak muda, membimbing mereka supaya jangan tersasar. Itu saja harapan kita, saudara. Baik. Dalam segmen Gedung Ilmu pula, jangan lupa ini pesan orang tua dahulu. Ini adalah dalam ungkapan kata-kata pemimpin terdahulu melalui culipan buku yang dikirim oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, terbitan dalam bahasa cantik. Kerana pemimpin terdahulu mengharapkan agar pemimpin Melayu hari ini dan masa depan tidaklah menjadikan dirinya sebagai alat untuk orang lain yang digelar sebagai pemimpin buruk. Kasar juga bahasa tu. Jadi orang tua dulu pun kadang-kadang dia berkasar juga. Dia kata kalau lihat pemimpin yang tak semenggah, tak senonoh, maka digelarnya sebagai pemimpin buruk. Kerana pemimpin buruk bila menjadi pemimpin, ia sikapnya seperti buruk, hatinya busuk, rupa pun buruk. Makan lahap, harta kemaruk. Dia kemaruk pada harta. Kesana kemari membuat hiruk, membuat onar. Orang muak, rakyat mengutuk. Jadi orang tengok dia pun jelek. Orang muak lah, meluat melihatnya. Dan akhirnya orang mengutuk dirinya. Bila dijadikan pemimpin, maruahnya terpuruk, jatuh, terpesuk. Saudara, dijadikan induk, umatnya teruk. Kalau dijadikan sebagai macam ibulah, tempat gantungan harapan, maka umat yang dipimpinnya berada dalam keadaan yang cukup teruk. Jika dijadikan tiang, akan terpesuk. Harapkan untuk kita bersandar, jadikan tiang, terpesuk. Macam masuk ke lubang. Negeri kacau, rakyat beramuk. Kalau pemimpin yang perangai macam buruk, maka negeri kacau, rakyat beramuk. Itulah antara culipan, kata-kata dan harapan pemimpin terdahulu agar pemimpin hari ini dan masa depan, khususnya pemimpin Melayu, tidak menjadikan diri mereka sebagai pemimpin buruk. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Baik, saudara, untuk memulakan pencerahan malam ini, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube. Maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat komen ataupun membuat suntingan terhadap live saya ini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen, ke semua suntingan dalam ruangan ini. Kerana semua komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang semata-mata berdasarkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan ini matlamatnya adalah supaya warga kita berinformasi. Kesan bila saya dapat baca apa yang tertulis dalam media sosial yang mungkin saudara dah baca, mungkin tidak sempat saudara baca, dan juga daripada perbincangan saya, perbualan saya dengan pimpinan-pimpinan serta teman-teman, dan juga mengikut pengalaman saya sebagai warga jurnalis. Matlamat lain tak ada saudara, adalah untuk memastikan supaya warga kita sentiasa berinformasi. Sebab itu saya mengharapkan kalau saudara memberi apa-apa komen, pandangan, gunakanlah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah dengan penuh harmonis. Terima kasih saudara yang melayari Instagram. Bila saya tengok ada like and share tu, beri semangat pada saya. Saudara, baik. Ini adalah peringatan kepada teman-teman, saudara semua. Kerana Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman telah pun mengesan satu modus operandi penipuan konsep baru yang menawarkan perkhidmatan pembersihan tetapi palsu kepada orang ramai. Sehingga saat ini terdapat 10 laporan yang diterima membabitkan kerugian hampir 80,000, iaitu RM77,888.40 wang orang ramai yang telah disonglap oleh sindiket ini. Kerana siasatan polis mendapati sindiket itu menggunakan beberapa nama syarikat yang berbeza untuk mengiklankan perkhidmatan untuk membersih rumah. Ia tak perlu ada orang gaji, saudara. Jadi mereka juga mewawarkan, menyediakan perkhidmatan membersih pejabat dan seumpamanya di laman sosial. Jadi menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJK Bukit Aman, Tuan Kamarudin Makdin,
Mangsa yang berminat kemudian diminta berhubung dengan mereka melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan. Dan selepas bersetuju dengan harga yang ditetapkan, mangsa diminta membuat pembayaran melalui pautan yang dihantar oleh sindiket. Dia bukan nak bayar cash, dia kata masuk melalui akaun. Pautan itu akan membawa mangsa ke laman web yang kelihatan sama dengan laman web perbankan secara dalam talian yang biasa digunakan sebelum itu. Kata ini menurut kata dari saudara Tuan Kamarudin Mak Din. Dan itu beliau berkata mangsa yang cuba membuat bayaran melalui laman web itu akhirnya gagal dan wang mereka ditipu oleh sindiket tersebut. Jadi siasatan polis mendapati laman web palsu yang diakses mangsa akan menyimpan semua data-data perbankan anda. Jadi sebab itu kalau saudara nak buat pembayaran, berhati-hati. Jangan dedahkan akaun anda sebab mereka mudah untuk melakukan culipan ataupun mengeluarkan wang anda daripada akaun anda. Zaman sekarang ni segala-galanya hidung jari. Berhati-hati saudara. Kerana itulah sekarang ni pihak polis sedang menyiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman sehingga 10 tahun penjara. Penjara 1 tahun hingga 10 tahun atau sebatan serta denda jika mereka melakukan terbabit dan kesalahan. Oleh itu, Tuan Kamarudin meminta orang ramai yang menjadi mangsa sindiket itu tampil membuat laporan di mana-mana balai polis berhampiran bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sebarang nasihat maupun pertanyaan berkaitan jenayah komersial ini bolehlah berhubung dengan pihak polis melalui CCID Scam. CCID Scam SCAM Response Center di talian 03 261 01559. 03 261 01559 ataupun 03 261 01599. Saudara boleh berhubung terus ke Bukit Aman. Sama-samalah kita dengan pihak polis untuk membasmi jenayah yang semakin merebak kesan daripada ekonomi yang tak menentu ini. Ya saudara, itu laporan sedikit untuk berhati-hati teman-teman. Sebab itu saya selalunya ruangan saya ni saya mulakan kalau ada laporan ini yang perlu peringatan, saya mulakan sebelum nak marah orang kita bagi tahu dulu keadaan. Dan kabarnya bahawa perintah kawalan pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan pula di Felda Jengka 25 di Temeloh Pahang mulai esok hingga 10 Januari. Kita ingat tak ada dah PKPD ni, rupanya dikenakan semula. Kerana Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rodhi Mat Saad memaklumkan bahawa keputusan itu dibuat selepas meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan berkaitan penilaian risiko dan trend jangkitan COVID-19 di lokaliti terbabit. Jadi prosedur operasi standard bagi kesemua PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Itu menurutnya dalam kenyataan hari ini saya. Dan satu benda lagi, individu yang pulang dari mengerjakan ibadat umrah sudah pun mula memakai peranti pengesan digital sebagaimana yang saya nyatakan. Dah dapat jam baru dah. Jam peranti pengesan. Kerana menurut laporan bernama, pihak Kementerian Kesihatan telah pun menyediakan 20 kaunter dan 40 petugas di bangunan satelit C25 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi membantu proses pemakaian peranti pengesanan digital bagi individu yang pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Jadi menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jangka masa yang diambil bagi saringan kesihatan dan pemakaian peranti tersebut iaitu pengesanan digital Adgenta itu mengambil masa dalam sejam 20 minit dapat pakailah. Jadi terkini mereka yang selamat kembali dari umrah telah pun dimulakan pemakaian digital tracker. Itu dalam Facebook katanya. Jadi terkini mereka yang selamat kembali dari umrah telah pun selamat menjalankannya memakai peranti. Jadi pemakaian peranti pengesan digital adalah untuk pengembara yang kembali dari 18 negara berisiko tinggi di bawah pengawasan kuarantin di rumah. Jadi mereka duduk di rumah
dan digital itu akan mengesan. Kalau anda keluar rumah, maka tutnet lah dekat My Sejahtera tu. Jadi saya tak tahu kenapa itu diadakan dan sebagainya. Pulanglah, kalau niatnya baik, baiklah. Kalau niatnya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, pulanglah. Itu keadaannya, saudara. Dan usai tentang COVID, tentang parenti digital, nampak gayanya media sosial Malaysia Gazette tadi saya baca melaporkan bahawa saya nampak video tahap air di Sungai Jeli di Kelantan sudah pun naik pada tahap membimbangkan. Dan saya dipahamkan bahawa banyak kawasan di Kelantan sudah mula dinaiki air. Kerana terdapat juga dalam video dinaikkan menunjukkan air besar di Sungai Jeli. Begitu juga air deras, bukan sesar, deras di Sungai Jeli. Begitu juga air terjun Lata Berangin di Kuala Krai yang semakin deras dan laju. Jadi warga net sudah pun mula menzahirkan kebimbangan terhadap perkembangan semasa itu. Kerana semalam Jabatan Meteorologi Malaysia telah memberi amaran hujan berterusan di 5 buah negeri. Jadi perlu dipatuhi, ya saudara. Utusan Malaysia pula melaporkan bahawa sekumpulan pakar bencana dan cuaca tempatan berpendapat bahawa Malaysia bakal berdepan dengan situasi bencana alam yang luar biasa, iaitu mungkin lebih kerap pada masa akan datang. Demikian apa dinyatakan oleh Menteri yang menjaga NADMA, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Katanya penyelidik tempatan juga meramalkan bencana alam mungkin berlaku di kawasan yang langsung tidak dijangka. Contohnya dia kata kita mungkin akan menikmati suasana yang aman daripada bencana alam pada masa depan. Jika dahulu bencana alam mungkin berlaku sekali-sekala, namun kini ia lebih kerap dan turut melanda kawasan yang tidak difikirkan boleh berlaku. Kerana katanya tidak siapa boleh membayangkan seperti daerah Jelebu di Negeri Sembilan yang paling kering, itu pun sudah boleh dilanda banjir luar biasa katanya. Jadi untuk itu anda harus waspada. Dan amaran cuaca peringkat bahaya telah pun dikeluarkan, iaitu hujan lebat berterusan diramal akan berlaku di 11 kawasan di 3 negeri, iaitu di Pantai Timur Semenanjung melibatkan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ini hingga besok, saudara. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran dikeluarkan pada jam 3.50 petang tadi. Ia melibatkan Jeli, Kuala Krai, Gua Musang di Kelantan. Jadi saudara, kalau ada saudara kita, bolehlah berhubung mereka, bagi ingat, saudara. Begitu juga manakala di Terengganu meliputi Kemaman, Besut, Dungun dan Ulu Terengganu, serta Kuantan, Jerantut, Maran dan Pekan di Pahang. Nampak gayanya takkanlah lagi jadi lagi pula tu. Berulang nampak gayanya banjir di situ nanti. Amaran cuaca buruk jingga ini, itu hujan lebat berterusan turut dikeluarkan untuk kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Manakala di Terengganu melibatkan Stew, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran sama turut dikeluarkan bagi kawasan Tanah Tinggi, Cameron Highland. Itu Bre, Lipis, Temeloh dan Rompin di Pahang. Jadi sebenarnya seluruh negeri Perlis dan Johor, serta Ulu Perak, Raub dan Bentung serta Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Trap, Pendang, Sek dan Baling di Kedah diletakkan di bawah amaran waspada berjaga-jaga, itu kawasan kuning. Hujan berterusan hingga hari Sabtu. Jadi kalau saudara memandu kawasan tersebut, berhati-hati, mungkin jalan licin, kerana ini akan berterusan selama sehingga hari Sabtu. Jadi amaran hujan berterusan dijangka sehingga hari Ahad 2 Januari pula melibatkan kawasan di Sabah, di Ranau, Tawau, itu Lahad Datu, Sandakan, di Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta Kudat. Jadi menurut kenyataan berasingan, Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, luruan monsun dijangka berterusan hingga 3 Januari dan pada bersama berlaku pembentukan awan hujan aktif di Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Keadaan ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di timur Sabah. Dalam pada itu, negeri di pantai barat Semenanjung melibatkan Selatan Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan serta Melaka akan turut mengalami cuaca ribut petir yang kerap pada sebelah petang hingga waktu malam.
Oleh itu saudara berhati-hatilah. Jadi ini saya beri laporan ini bagi mereka yang ada ke kawasan yang saya sebut tadi supaya lebih berwaspada dan mengikuti arahan pihak berwajib. Saudara, nampak gayanya bencana sudah menerpa negara kita ni. Macam-macam dah datang. Begitu juga macam pagi tadi, awal subuh tadi, warga di Tawau, Sabah dikejutkan dengan gegaran. Jadi rupanya gempa bumi walaupun lemah bermagnitude 4.3 pada skala Richter melanda Tarakan di Indonesia pada jam 2.09 pagi tadi. Jadi menurut kampung Titingan Blok 5 Yusri Yahya, seluruh keluarganya selama 10 orang terjaga dari tidur selepas rumahnya tiba-tiba bergegar. Ya, jadi sebenarnya ledakan gegaran tersebut berlaku tidak jauh saudara. Tak jauh, dia lebih kurang dalam 700 km saja, 79 km dari barat daya Tawau. Jadi saudara berhati-hati dalam keadaan sekarang ni, macam-macam lah. Dan saya menerima laporan juga sehingga hari ini saudara, terdapat 5 lagi insiden tanah runtuh yang direkodkan, iaitu 5 lagi insiden tanah runtuh rekodkan Jabatan Mineral dan Geosains, menjadikan keseluruhan berlakunya kejadian tanah runtuh di 126 kejadian, itu sepanjang monsun timur laut. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi kenyataan hari ini memaklumkan pertambahan 5 kejadian tanah runtuh, itu berlaku 2 di Pahang, 2 di Selangor dan di Kuala Lumpur 1. Dalam pada itu, Tenaga Nasional K9 menerusi hantaran di Facebook memaklumkan bahawa bekalan elektrik di 852 kawasan yang terjejas banjir di Pahang, Selangor, Kuala Lumpur Negeri Sembilan telah dipulihkan setakat pukul 12 tengah hari tadi. Itu meliputi 525 kawasan di Pahang, 183 kawasan di Selangor, 119 kawasan Kuala Lumpur dan 25 kawasan Negeri Sembilan. Jadi kalaulah banjir surut, maka kawasan anda yang tiada bekalan elektrik itu akan disambung semula. Bagaimanapun, jika banjir sudah surut tapi kawasan anda masih belum menerima bekalan elektrik, ini adalah disebabkan oleh pencawang elektrik yang menyalurkan bekalan elektrik ke premis anda masih belum benar-benar selamat untuk digunakan. Bersabarlah saudara. Itulah keadaan saudara. Baik saudara, sebab itulah saya katakan, sebab itulah Presiden UMNO sekali lagi, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi sekali lagi menzahirkan harapannya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana dalam culipan kenyataannya dia kata kita berharap agar ada ruang buat kerajaan membenarkan lanjutan skim Air Citra. Jadi kata Datuk Seri Zaid Hamidi, janganlah ditutup sepenuhnya. Dengarlah rintihan rakyat. Kerana rakyat yang menjadi mangsa banjir, ditimpa bencana tanah runtuh, masih dalam kesempitan, kesan dan juga kesan darurat PKP separuh masa yang lalu. Jadi bukan hanya yang terlibat dalam banjir, yang tak ada banjir pun tapi mereka masih terkesan oleh 2 tahun kita terkurung di rumah lalu saudara. Jadi jika Menteri Kewangan memberi nasihat sebaliknya kepada kerajaan, maka Kabinet perlulah teliti dengan mendalam setiap nasihat, pandangan daripada Kementerian Kewangan. Jadi kata Datuk Seri Zahid, pihak pimpinan negara, terutama Perdana Menteri, mesti ada political will, kekuatan politik. Kerana rakyat yang baru terjejas atau sekian lama terkesan perlukan wang untuk memperbaiki keadaan mereka. Dan sebelum ini pun Menteri yang sama, itu Menteri Kewangan, beri pelbagai alasan, tapi terbukti ia boleh dilakukan selepas desakan demi desakan dilakukan. Jadi berdasarkan respon di media sosial, rakyat sekarang ni tidak lagi prefer, tidak mahu, tidak bersetuju untuk membuat pinjaman dan mahu menggunakan dana sendiri. Itu daripada culipan kenyataan daripada Presiden UMNO. Dia kata rakyat tak nak. Rakyat tidak mahu jadi peminjam kerana dah banyak hutang dah ni. Jadi mereka tidak bersedia untuk berhutang, apatah lagi dengan menambah hutang. Sebahagiannya susah dan tidak mampu untuk membayar hutang yang sedia ada. Jadi kalau hutang lagi macam mana nak bayar? Jadi tempoh 6 bulan, kata Datuk Zahid, atau setahun penangguhan bayaran balik, tetap bermakna mereka sudah menambahkan lagi bebanan hutang. Jadi tidak ubah seperti gali lubang, tutup lubang.
pinjam wang, bayar hutang. Itu maksudnya. Jadi jika itu saja pilihan yang ada, maka apakan daya mungkin ramai terpaksa menambah hutang. Sedangkan sebahagian rakyat mahukan penambahan skim air citra. Ini adalah untuk mengurangkan bebanan hutang bagi mereka yang berkelayakan, bukan yang tak ada simpanan. Jadi justru itu Presiden UMNO mengingatkan kepada Perdana Menteri, janganlah disulitkan keperluan rakyat, kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi nampak gaya kali ini agak-agak tegas pimpinan UMNO menyatakan pada naib presidennya. Jadi Saudara Azwan Raza, Menteri UMNO sambal tumis kari kambing. Terpulanglah Pak Saudara. Saudara, jadi saya juga menerima culipan teman-teman. Ini rintihan daripada pemegang KWSP. Dia kata, maaflah kalau saya salah, tapi di sini saya sebagai salah seorang pemegang akaun KWSP ingin bertanya, kenapakah KWSP 10K terlalu susah untuk diluluskan? Bolehkah diterangkan secara terperinci apakah alasan kukuh duit itu tak boleh dikeluarkan? Saya juga ingin mengetahui dari mana datangnya duit 10 juta yang kumpulan wang semalam pekerja ingin sumbangkan sebagai dana untuk membantu mangsa banjir. Jadi dia menyoal. Jadi saya mohon tolong panjangkan persoalan saya kepada pihak yang berwajib supaya semua pemegang KWSP berpuas hati. Sebab alasan di mana pengeluaran 10K tidak boleh diluluskan yang kerajaan beri langsung katanya tidak boleh diterima. Jadi cukup, dia kata cukupkah dengan bantuan RM1,000 sedangkan rakyat sedang menghadapi musibah yang teramat. Begitu juga dengan saya tengok saudara Zainal, dia hantar saya, dia kata sakit hati, dia kata baca kenyataan dari pemimpin PBM, PAS dan kluster menteri. Mereka berdiam diri, tak mau ambil peduli. Malah ada pula seorang menteri itu mempertikaikan tentang kita minta supaya pengeluaran wang daripada KWSP ini dipertikaikan oleh mereka yang bergelar menteri. Ini keadaannya saudara. Dalam keadaan begitu saya teringatlah ada satu pemimpin besar sebuah negara, saya tak mau sebut negara mana. Dia pernah menyatakan bahawa dia kata terdapat dua pilihan untuk dirinya. Sepanjang dia menjadi pemerintah, menjadi pemimpin negaranya, dia ada dua pilihan. Sama ada dia menjadi seorang pemimpin yang korup. Maka kalau dia menjadi pemimpin yang korup, maka dia akan kaya raya dan terkenal. Dalam majalah Forbes, satu dunia melihatnya sebagai pemimpin yang kaya raya. Atau dia kata, saya menyantuni, saya menjalankan tugas tanpa melibatkan diri dengan korupsi. Tetapi dunia akan melihat negara saya lebih hebat dan lebih kaya raya. Jadi kerana itu saya memilih untuk tidak melibatkan diri dalam korupsi. Kerana itu negaranya kaya raya. Itu gambaran daripada seorang pemimpin besar dahulu. Saya tak mau sebut nama saudara. Sebab nanti sebut nama orang kata saya mengidolakan saudara. Tapi ini dilihat dari segi korupsi. Kalau dia memilih untuk korupsi, mungkin dia kaya raya, dia senang lenang. Keluarganya ada berbilion-bilion, tetapi negaranya, rakyatnya terjebak dalam kehidupan yang cukup sukar. Tapi kalau dia memilih untuk tidak terjebak dengan korupsi, negaranya akan makmur. Walaupun dia ini akan meninggalkan persada dalam politik satu ketika nanti dalam keadaan yang seperti biasa-biasa. Sebab itu saya lihat bagaimana rakyat di Jerman menyantun Merkel. Walaupun beliau bersara, mereka menyambutnya dengan penuh penghormatan. Banyak kita melihat pemimpin-pemimpin dunia yang dihormati oleh rakyatnya. Saudara, dalam keadaan begini saudara, sebagaimana yang saya janjikan, saya ingin menyantuni tentang apa yang disuarakan oleh sahabat saya saudara Raja Anwar. Dia menghantar catatan dan saya melihat ada juga dalam postnya dalam media sosial dan mengutarakan permasalahan politik negara kita ini. Saya rasa elok kita bincangkan. Dan saya cuba nak memberi komen, memberi pencerahan di sebalik culipan kenyataan-kenyataan beliau. Menurut Raja Anwar, dia kata rakyat satu ketika dulu memilih Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri buat kali kedua. Kononnya beliau adalah sebagai pemimpin terbaik, tapi belum cukup satu penggal. Rakyat sedar mereka tersilap. Kemudian
Tan Sri Muhyiddin yang mengidamkan kursi Perdana Menteri pula teruja untuk menyambut tawaran sebagai Perdana Menteri. Mungkinlah katanya tergambar di riak muka yang puas dan rasa gah bila digelar sebagai Perdana Menteri. Berulang kali dia berkata, beliau kerap memulakan perkataannya sebagai kuasa yang ada pada saya. Saudara, memang itu jelas, saudara, tidak siapa boleh menafikan. Sejak berada di anjung kuasa di Sri Perdana pada tahun 1981, hinggalah dia mengambil keputusan bersara pada tahun 2002, Dr. Mahathir memang penguasaannya begitu mencengkam. Banyak akta-akta yang ada, sehinggalah bila Tun Sri Najib naik, maka akta ISA dan sebagainya dihapuskan. Memberi kebebasan pada rakyat. Orang boleh bercakap apa saja, saudara, tapi dia tidak gentar. Dia akan mencengkam. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Bila dia bercakap, dia akan mula cakapnya, dia kata sebagai kuasa yang ada pada saya. With the power that I have, saudara. Bila tanpa memikirkan atau menimbangkan soal perlembagaan, dia tak peduli. Waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, raja pun nak dibawanya ke mahkamah. Sebab itu diwujudkan mahkamah khas untuk membicarakan kerabat diraja, keluarga istana. Dan kalau bercakap soal hakim-hakim tak setuju dengan dia, dipecat. Itu yang berlaku kerasi perlembagaan apabila Tun Saleh Abbas yang masyarakat, warga ini keadilan merasakan itu penyingkiran sebagai ketua hakim negara itu menyanggahi dengan peruntukan perlembagaan. Dia tak peduli. Itu keadaannya. Akhirnya orang melihat waktu itu, zaman kepimpinan Dr. Mahathir, masa itu dilihat sebagai law of the jungle, undang-undang rimba. Saudara, kemudian kata Raja Anwar lagi, namun beliau juga tumbang kerana gagal menguruskan negara dengan baik. Itu tentang Dr. Mahathir. Rakyat sedar bahawa Muhyiddin bukanlah seorang pemimpin yang kompeten, malah tersangat lemah dalam aspek pengurusan. Jadi kesannya itu peluangnya diambil oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin Datuk Seri Ismail Sabri merasakan bahawa beliau boleh menjadi Perdana Menteri yang lebih baik daripada Tan Sri Muhyiddin. Datuk Ismail juga mungkin merasakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri lebih stabil berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin, kerana beliau mewakili Parti UMNO yang punya bilangan ahli-ahli parlimen yang lebih ramai. Berbeza waktu Tan Sri Muhyiddin dia cuma ada 6 orang aja. Jadi mungkin beliau juga yakin bahawa beliau boleh menjinakkan pemimpin daripada PBM dan PAS. Itu kata Raja Anwar. Jadi bagi Raja Anwar, dia merasakan Datuk Seri Ismail Sabri tidak melakukan analisa sehingga ke akar. Mungkin atas keterujaan dan pengaruh serta desakan mereka-mereka yang terdekat dengannya dan yang berkepentingan, maka beliau tidak banyak berfikir panjang. Jadi orang politik mana tidak rasa gah apabila digelar sebagai yang amat berhormat. Orang politik mana yang mampu menolak jika berpeluang menjadi pemimpin nombor satu negara. Ini kata Raja Anwar. Siapa yang tidak mahu namanya tercatat sebagai salah seorang Perdana Menteri? Siapa yang tidak suka jika diberi kuasa penentu dalam banyak perkara? Itu yang semalam saya berbual dengan mantan wakil rakyat. Dia pun mengatakan begitu. Jadi atas sifat terangsang dengan jawatan, maka Yang Berhormat Datuk Seri Sabri lupa bahawa jawatan Perdana Menteri bukan sekadar itu. Juga bukan sekadar glamour. Tanggungjawab sebagai Perdana Menteri amat berat, saudara. Jadi kerana itu sekarang ni banyak orang merasakan bahawa Datuk Ismail Sabri tidak tahu bahawa dirinya itu sebagai Perdana Menteri. Saya dah bercakap, he might be doesn't know that he's the Prime Minister. Dia tak tahu dia itu Perdana Menteri yang mempunyai segala kelebihan, segala kuasa. Tapi apa yang dilihat sekarang ni, tindak tanduknya seolah-olah dia melakonkan watak sebagai Perdana Menteri. Dia dua perkara yang berbeza, saudara. Satu, dia tahu dia itu Perdana Menteri. Jadi kalau dia tahu dia Perdana Menteri, dia akan mengutarakan dasar ataupun impiannya, legasinya, dia nak buat begitu, nak buat begini, dia dengan jelas. Macam Dr. Mahathir, dia kata look East policy, buy British last, naik Paklah, Islam Hadari. Okey, saudara. Jadi bila Dr. Najib, dia kata I want one Malaysia. Jadi itu maksudnya legasi setiap pemimpin. Tapi apa yang diungkapkan itu mesti dilaksanakan. Dr. Mahathir dulu dia berani dia buat, dia tukar waktu lah. Dulu Sabah Sarawak berbeza setengah jam, disatukannya, saudara. Dan rakyat tertunggu-tunggu apa yang akan dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu mereka bertanya, di mana visinya? Ke mana hala tuju negara yang dipimpin mahu dibawanya? Sekarang ni
keadaannya bertambah, keadaan bercelaru saudara. Jadi kata Raja Anwar, kata-kata itu tampak biasa namun sangat dalam. Maksudnya kita sedar bahawa prinsip asas perjuangan Dr. Seri Najib adalah rakyat didahulukan. Sebab itu Dr. Seri Najib mengatakan sebagai Perdana Menteri kita mesti merasai dia kata perlu ada darah rakyat yang mengalir dalam tubuhnya. Seorang Perdana Menteri mesti ada darah rakyat yang mengalir dalam tubuhnya dan memahami apa kehendak rakyat. Tapi kalau you gagal untuk memahami dalam tubuh badan you ni darah rakyat, maka anda akan membuat keputusan yang kadang-kadang menyanggah rakyat. Ini masalah yang saya lihat. Kemudian saya menurut Raja Anwar, dia kata Datuk Seri Ismail Sabri menggerakkan percaturannya sendiri dengan membelakangkan kehendak akar umbi. Beliau mula menyusun strategi agar ahli parlimen yang beliau berikan kuasa menteri terus menyokongnya. Jadi rentaknya sama seperti pendekatan Tan Sri Muhyiddin, iaitu dia panggil scheme of thing. Saudara, saya melihat saudara, ini komen saya daripada kenyataan tersebut, saya melihat ramai merasakan tindakannya kini seolah-olah mau merebut jawatan Presiden UMNO. Kerana beliau merasakan, ini pandangan saya, dengan menguasai UMNO, maka beliau akan membawa Parti Peribumi Bersatu dan gagasan Barisan Nasional bersama PAS bersama dengan Perikatan Nasional. Maka dia akan dilihat sebagai tokoh penyatuan umat. Penyatuan umat itu yang mungkin. Ini mungkin sebab kita melihat dari segi cara dia menyantunkan, kemudian dia merasa yakin bahawa Parti Keadilan, Parti pimpinan Dr. Seri Anwar Ibrahim, Parti DAP, Parti Amanah juga akan bersetuju dengan usahanya itu untuk menyantumkan semua, dan mungkin dia akan berusaha untuk mewujudkan one party system. Bagi saya itu adalah satu impian di awan biru. Kalau itu yang ada dalam pemikiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, hasil daripada mungkin orang keliling kelalangnya memberi nasihat dan melihat ke begitu, ini adalah satu tindakan yang amat sukar untuk direalisasikan. Tidak mungkin warga UMNO bersedia untuk bersekongkol dan duduk semeja dengan warga daripada Parti Peribumi Bersatu. Kerana sebab itu saya katakan luka yang dalam, terlalu pedih apabila warga UMNO melihat mereka ini melompat menyertai PBM, bersikap macam sebab itu mereka menggunakan mereka sebagai katak, melompat parti itu dan memusuhi UMNO. Dan warga UMNO tahu Parti Peribumi Bersatu ini matlamatnya nak bunuh UMNO. Jadi yang ini apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dia dapat menyelami? Kalau itu saya katakan dia nak mengikut kehendak adalah 5-6 orang menteri-menteri yang ada tu, why don't you buat begini? Ini dia punya legasi. Kalau Yang Amat Berhormat berjaya, maka Yang Amat Berhormat dilihat sebagai penyatu umat. Jangan risau, PAS ada bersama dengan kita. Jadi orang UMNO nak ikut. Saya rasa ini satu impian di awan biru saya. Tidak akan berjaya. Jadi sebab itu, kali kita meminta supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembalilah ke pangkal jalan, santuni balik UMNO. Let's go. Bahawa UMNO kita bila ada pilihan raya, kita go as a solo. Ya, tak ada keperluan lagi. Untuk Perikatan Nasional disantumkan dengan Barisan Nasional, ini satu impian. Saudara, lihatlah apa yang berlaku. Terbukti di Melaka, rakyat dah tolak. Apa berlaku di Sabah, di Sarawak. Macam di Sabah pun kepedihan itu masih terasa. Untuk Parti Keadilan, DAP dan Amanah, mereka bukan menyokong. Sebab itu dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia tidak akan menyulitkan sepanjang era kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tapi dia dah waktunya sampai bulan 7. Bulan 7 2022. Saudara, bukan sampai 2023. Ini yang kadang-kadang saya melihat orang keliling ni, mereka kadang-kadang beri nasihat yang tak masak. Akhirnya Perdana Menteri terjebak dalam permasalahan yang membuatkan beliau dibenci. Hari ini saudara, saya tidak maulah menyiarkan apa yang dilontarkan oleh warga terhadap pimpinan Yang Amat Perdana Menteri. Saya bersimpati sebab beliau adalah naib Presiden UMNO. Tapi memang teruklah semua yang saya dapat celipan. Saya minta maaf lah pada teman-teman yang mungkin cuba untuk
menyantuni ataupun membodik Datuk Seri Ismail Sabri, carry on lah. Tetapi saya melihat ini adalah jajaran yang salah. Seharusnya beliau sebagai Perdana Menteri come back, balik kepada UMNO, duduk dalam Majlis Tinggi, laksanakan apa UMNO kata kita nakkan supaya iCitra ni disambung. Sambungkanlah supaya projek-projek mega ini ditangguhkan. Tak perlu lagi diteruskan. Banyak projek mega saudara berbilion, bukan kita tak tahu. Mungkin ada masa nanti saya akan ulas. Jadi sepatutnya dihentikan. Santuni rakyat. Kalau tak ada duit, meminjam pun demi rakyat, tak ada masalah. Negara kita cuma ada 32 juta saja rakyatnya saudara. Jadi kalau satu orang bagaimana yang Muhammad Mulya Tengku Razali menyatakan kepada saya, kalau 32 juta rakyatnya yang ada blue IC adalah sekitar dalam 20 juta. 20 juta rakyat kita bagi seorang 5,000 baru 100 bilion. Apakah kita tak boleh mampu untuk memberi dan kita stimulate ekonomi? Itu kata pandangan Yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah, pakar ekonomi. Tapi kalau rakyat dinafikan, macam mana apa berlaku pada kumpulan Wan Semalam Pekerja dan sebagainya, maka akhirnya beliau takut, maka UMNO akan dipinggirkan. Sebagaimana kenyataan Yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau khawatir kesan daripada percaturan yang cuba dilaksanakan oleh Yang Muhammad sebagai Perdana Menteri, oleh nasihat orang keliling Kelalang. Mereka ni menasihat bukan lain kerana mereka hendak diri mereka penting dan kekal sebagai menteri. Mereka kekal berada di adung kuasa. Saya mengatakan ini bukan itu saja. Saya khawatir bahawa Yang Muhammad Perdana Menteri sudah dikelilingi oleh serigala-serigala yang akan memamah, yang akan menerkam, mengambil alih tugas. Sebab bila dikekalkan lagi dengan Parti Peribumi ni, kenapa Yang Muhammad terlupa bahawa Tan Sri Muhyiddin pernah menyatakan I'll come back. Kenyataan I'll come back itu mana dia nak balik jawatan Perdana Menteri. Jadi apakah rakyat bersedia? Apakah Yang Muhammad dan Datuk Seri Ismail Sabri nak memaksa rakyat menerima? Ini satu benda yang agak mustahil. Begitu juga, apakah kita nak menyantuni Perikatan Nasional, di mana dalam itu ada PAS bersama dengan PBM. Dan kalau untuk dibawa masuk dalam Barisan Nasional, saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi dapat menerima. Sebab itu saya katakan, ada pimpinan daripada UMNO yang berada bersama dengan Yang Muhammad Perdana Menteri. Masa UMNO tahun lepas mengadakan persidangan, mereka cuba berusaha untuk memujuk akar umbi supaya menerima Parti Peribumi. Akhirnya 165 bahagian menolak untuk bekerjasama dengan Parti Peribumi dan menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa. Kemudian baru-baru ini, tahun ini diadakan persidangan UMNO bahagian-bahagian. Ada pula orang ni kononnya hebatlah berpidato, minta supaya diadakan pilihan raya ini selepas pemilihan parti. Dia mahu supaya memujuk parti mengusulkan agar UMNO mengadakan pemilihan untuk partinya, dan juga ditolak. Namun warga UMNO memutuskan ada 123 bahagian. Mereka menyokong kepimpinan Yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi dua perkara yang berbeza. Ahli UMNO bukanlah sedangkal yang anda sangka. Kepada penasihat kelalang-kelalang yang memberi pandangan-pandangan yang tak masuk akal. Ahli-ahli UMNO bukan dangkal. Mereka dapat menilai apa yang anda cadangkan. Dan sebagai kata saya katakan, akhirnya persidangan bahagian memutuskan UMNO berdiri teguh di belakang Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi untuk parti, mereka berdiri teguh di belakang Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini dua perkara yang berbeza. Dan mereka tidak mahu melihat pemilihan parti dilakukan lebih awal sebelum pilihan raya. Yang dituntut oleh warga UMNO akar umbi, yang dituntut oleh rakyat sekarang ni adalah supaya diadakan pilihan raya umum. Kerana rakyat dah jemu dan jelek dengan barisan pimpinan kabinet yang ada. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan anggota kabinet yang dilantik oleh Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri adalah kabinet-kabinet yang dilihat gagal. Rakyat mahu melihat hadirnya menteri-menteri baru yang membantu Yang Muhammad Perdana Menteri melaksanakan pentadbiran negara untuk lebih maju ke hadapan. Kalau yang ada sekarang ni, sebab itu apabila Yang Muhammad mengatakan puas hati KPI menteri-menteri, rakyat jadi lucu. Jadi saya bersimpati dengan Yang Muhammad Perdana Menteri. Kita faham hati naluri Yang Muhammad Perdana Menteri mahu menyantuni, tapi dalam keadaan berpolitik ni, either to kill or be killed. Yang Muhammad kena sedar
Sama ada you ditelan ataupun you menelan. Hari ini percaturan politik yang dilakukan hasil dia, kalaulah ini nasihat daripada orang keliling kelalang ini, maka ini mereka nak menjerumuskan Yang Amat Berhormat dalam kancah lebih teruk lagi. Dan sebab itu UMNO merasakan ini bahaya. Sebab itu kita menyeru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kembalilah ke pangkal jalan. Enough is enough. Jangan kita caturkan kehidupan rakyat dengan keadaan mereka terus dalam keadaan sedih susah sebagaimana yang berlaku pada era dua Perdana Menteri yang terdahulu. Rakyat bukan tak mahu. Rakyat hendakkan kehidupan, hendakkan kestabilan politik. Tapi kalau dengan adanya sebahagian ada pimpinan yang ada hari ini, rakyat jelek, rakyat tak boleh terima. Sebab itu saya melihat tulisan ataupun kiriman dalam WhatsApp, dalam Facebook, saya bersimpati dan saya rasa sedih. Kerana beliau adalah sebagai anak Presiden UMNO. Saya mengaku beliau sebagai pemimpin saya. Tapi bila pemimpin saya dah dia begitu dibalun oleh rakyat, tapi saya nak memapahnya dekat macam mana? Kalau kedegilan itu masih ada. Kalau mereka yang orang keliling itu masih lagi, kena ingat, orang-orang ini tidak ikhlas dalam memberi nasihat. Orang yang ada sekarang ni, mereka setengahnya masih lagi berkiblatkan pada Tan Sri Muhyiddin. Apakah mereka meyakini bahawa Tan Sri Muhyiddin itu lebih baik daripada Datuk Ismail Sabri? Ini persoalannya, saudara. Dan hari ini sudah timbul pula siapa pula calon Perdana Menteri selepas Ismail Sabri. Saya terkejut bila saya tengok ada kenyataan-kenyataan ataupun culipan-culipan dalam media sosial. Artinya mereka merangka tanpa pengetahuan Yang Amat Berhormat. Mungkin Yang Amat Berhormat merasakan bolehlah, dia ni tak apalah, sama-samalah bersama. Ini tidak mahu. Dalam UMNO, dalam politik ni tidak begitu. Dalam politik, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Dalam politik, kena ingat, politik is the art of deceiving mankind. Satu seni percaturan minda. Jadi kalau Yang Amat Berhormat tewas, kita khawatir, maka UMNO akan tewas. Ini yang menjadi kengerian kita. Kita sebagai warga UMNO tidak mahu melihat bahawa negara ini dipimpin kembali oleh UMNO. Jadi sia-sialah kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi dulu. Dia kata kita akan make a comeback. UMNO akan kembali memerintah di Seri Perdana sebelum pilihan raya. Dah terjadi sekarang ni, tapi tak kesampaian kalau tidak disantuni sebagaimana yang diharapkan. Jadi KPN, KPI ni saudara Ahmad Fauzi tak masuk akal. Ini keadaannya. Saya sedih. Bukan saya tak sedih, saya tengok begitu, astagfirullahalazim. Kenapa begitu sahabat saya? Beliau ada sama-sama dalam pemuda. Dan saya tahu beliau berkemampuan, tapi mungkin kerana di sekelilingnya penasihat-penasihat, mereka meletakkan kepentingan mereka. Saya melihat ada agenda orang-orang tertentu yang di sekeliling Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini membuatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kadang-kadang yang tak menentu. Dan tambah-tambah lagi setelah beliau menyedari keberadaannya di anjung kuasa itu dalam keadaan yang goyah. Kedudukan sebagai Perdana Menteri amat rapuh. Kena ada 114 sokongan. Tapi saya katakan apa risau. Kalaulah mereka menarik sokongan, kita adakan pilihan raya umum. Bila pilihan raya umum, kerana mereka tidak lagi menyokong kita, rakyat juga akan tolak mereka. Dan ini yang dinantikan oleh rakyat. Jadi saya berserulah secara peribadi, Yang Amat Perdana Menteri lebih berhati-hati dengan orang keliling kelalang. Dan yang terbaik, teruskanlah. Lepas saja musim banjir ini, selepas kita tangani musibah banjir ini, kita adakan pilihan raya umum. Dan musibah banjir ini, hentikan semua projek-projek yang membazir, yang banyak berbilion-bilion itu, hentikan. Buat pengumuman bahawa kerajaan tidak akan meneruskan sebarang projek. Yang apa kita tentukan hari ini adalah untuk menyantuni semua mangsa-mangsa banjir dan rakyat yang terkesan oleh PKP, COVID-19 dan sebagainya. Inilah saya ingat, kalau pengumuman dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri, rakyat akan menyambut beliau dan melihat beliau sebagai pejuang rakyat. Ingat apa kata Datuk Seri Najib? Sebagai Perdana Menteri, darah rakyat mesti ada dalam diri dan badan Perdana Menteri. InsyaAllah kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.